Okey, rasa kita boleh mulai sekarang lah. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi kelas. Okey, hari ini kita akan masuk bab 3 algoritma. Kurang jelas. Tak dengar suara saya. Okey. Okey. Okey, ni untuk last week kita dah belajar tentang teknik pemikiran computational. 2 minggu dah kita belajar teknik pemikiran komputasional, iaitu teknik pemikiran komputasional ada berapa? Cuba jawab dekat chat tu. Ingat lagi tak? Apa 4? Sorry. Teknik pemikiran komputasional ada 4. Apa yang 4 tu? Okey. Ada 4. Yang pertama apa dia? Okey, yang pertama leraian, kemudian pengecaman corak, yang ketiga peniskalaan, dan yang keempat pengitlakan. Itu last week. Kita recap balik apa yang kita belajar last week. Okey, apa tu leraian? Leraian adalah untuk memecahkan semua masalah kepada masalah-masalah yang kecil. Kedua, pengecaman corak adalah untuk mengecam corak-corak ataupun persamaan dalam masalah kita. Yang ketiga, peniskalaan. Peniskalaan tinggalkan perkara-perkara yang tidak penting. Dengar. Perkara-perkara yang tidak penting. Dan yang keempat adalah pengitlakan, adalah teknik penyelesaian masalah. Sekarang dengar tak? Sekarang jelas? Lebih jelas ke? Sekarang jelas? Kuatkan sound dah, tapi kurang jelas juga. Sekarang? Masih? Nanti saya kena cakap kuat sikit lah. Okay. Sekejap, saya tarik ke depan sikit. Kau tak dengar. Okay. Test. Testing. Okay, good. Terima kasih, Hasif. Okay, kita sambung. Tadi ada 4 teknik pemikiran komputasional yang kita dah belajar last week. Leraian, apa tu leraian? Leraian adalah untuk memecahkan masalah kepada masalah-masalah kecil. Lepas tu pengecaman corak untuk mengecam corak yang sama. Lepas tu yang ketiga adalah peniskalaan, pemecahkan tinggalkan perkara-perkara yang tidak penting, dan pengitlakan. Pengitlakan adalah teknik penyelesaian masalah. Okey. Hari ni kita akan masuk bab 3, iaitu algoritma. Algoritma tu berkaitan dengan yang keempat ni lah, pengitlakan teknik penyelesaian masalah. Okey, kita pergi buku teks dulu, nanti kita akan masuk slide yang saya bagi. Okey, bab 3 algoritma. Dalam bab ni anda akan mempelajari tentang algoritma dan cara menulis pseudokod dan carta alih melibatkan pelbagai pilihan dan ulangan. Okey, kita tengok sikit-sikit. Okey, standard pembelajaran untuk chapter ni. Pada akhir pembelajaran, murid boleh menulis pseudokod, melukis carta alih pelbagai pilihan dalam menyelesaikan masalah. Kedua, menulis pseudokod, melukis carta alih yang melibatkan ulangan. Ketiga, mengesan ralat pseudokod dan carta alih menyelesaikan masalah. Keempat, menghasilkan pseudokod dan carta alih dan melibatkan gabungan pelbagai pilihan dan ulangan. Okey, kita baca sikit. Pembangunan algoritma. Setiap masalah boleh diselesaikan dengan menyelesaikan satu siri tindakan mengikut urutan tertentu. Tata cara yang menyatakan tindakan yang perlu dilakukan dan urutan tindakan menyelesaikan satu masalah dikenali sebagai algoritma.
Okay, faham tak apa ni algoritma? Kelas kalau nak tanya apa-apa, just letak je dekat chat tu. Nanti saya akan cuba jawab. Ataupun kalau boleh juga dekat Telegram, saya akan baca sekali. Okay, algoritma ni apa? Algoritma ni, kalau kita, everything yang kita buat dekat dalam seharian ni memang guna algoritma. Contoh, macam nak bangun pagi. Bila apa proses bangun pagi kita? Okay, kita akan pernah dengar lagu bangun pagi, gosok gigi, macam tu. Dia bangun pagi, lepas tu gosok gigi, pergi mandi, lepas mandi, lepas tu makan, sarapan pagi, lepas tu datang kelas. Datang kelas. Tak faham, kita akan bagi faham. Ni baru nak ajar macam mana nak faham. Okay. Okay, algoritma. Okay, kita pergi ke slide. Okay, contoh ni. Algoritma 1. Pakaian baju sekolah, ikat tali leher, sikat rambut, pakai sarung kaki. Ni kurang jelas sikit yang dalam ni. Saya terus pergi dekat slide yang saya bagi tu. Okay, apa tu algoritma? Sodokod dan catat alih. Algoritma tu adalah satu siri penyelesaian masalah. Okay, seterusnya sodokod dan catat alih itu adalah di bawah algoritma. Okay, pengertian algoritma. Algoritma adalah satu set arahan menyelesaikan satu masalah. Aturan ini tertib, jelas dan berkesan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam sains komputer pula, algoritma adalah langkah-langkah untuk proses melaksanakan kod komputer, menguji tahap keberkesanan kod pada komputer. Okay, maksudnya kita ada masalah. Nak masalah apa? Gosok gigi. Nak gosok gigi pun ada algoritma dia. Mula-mula kena pegang berus gigi. Lepas tu kena, step kedua adalah letak ubat gigi dekat berus gigi. Kemudian baru kita gosok gigi yang ketiga sehingga bersih. Lepas gosok gigi, kumur dan selesai. Maksudnya ada beberapa step. Itulah algoritma. Algoritma tu macam langkah-langkah yang kita nak buat. Step by step. Itulah algoritma. Step by step. Okay, di bawah algoritma dia ada dua, iaitu catat alih dan sodokod. Okay, contoh algoritma dekat skrin sekarang. Anda ingin meminjam sebuah buku dari perpustakaan. Nyatakan algoritma bagi proses yang perlu anda lalui untuk meminjam buku. Okay, contoh algoritma, mula-mula kita kena masuk dalam perpustakaan dulu. Kalau tak masuk, macam nak cari buku kan? Lepas tu, cari buku yang dikehendaki. Kemudian, jika buku dijumpai, bawa buku ke kaunter pinjaman dan keluar perpustakaan. Itu adalah algoritma untuk meminjam buku dari perpustakaan. Algoritma tu pengatur caraan kan. Pengatur caraan lain, tak sama dengan algoritma, tapi pengatur caraan dia menggunakan algoritma tu. Pengatur caraan ni more kepada coding. Dalam bahasa Melayu dia algoritma, dalam bahasa Melayu dia pengatur caraan, bahasa Inggeris dia coding. Ya betul Idina. Maksud dia macam susun atur. Dia step by step. Okey, ni adalah sodokod. Kan dekat bawah algoritma ada dua jenis, iaitu satu adalah sodokod, yang kedua adalah catat alih. Okey, apa sodokod ni? Sodokod adalah satu set aturan yang ditulis dalam bahasa pertuturan untuk menyelesaikan masalah. Dengar, keyword dia adalah ditulis dalam bahasa pertuturan. Satu set ini menunjukkan langkah demi langkah melaksanakan suatu tugasan dari mula hingga tamat. Macam saya cerita tadi. Algoritma tu apa? Nanti lupa algoritma tu apa. Algoritma tu satu proses, satu siri proses penyelesaian masalah. Okay, kita pergi ke slide ni balik. Okay, tips menulis sodokod. Okay, setiap langkah mempunyai tidak lebih daripada satu tindakan. Macam tadi, contoh gosok gigi tadi. Kita nak gosok gigi. Pertama, kita kena pegang berus gigi. Kedua, kita kena letakkan ubat gigi pada berus gigi. Ketiga, gosok gigi hingga bersih. Keempat, berkumur. Maksudnya ada 4 step.
Sama apa yang dimaksudkan dengan langkah ni, langkah 1 ni. Setiap langkah mempunyai tidak lebih daripada 1 tindakan. Nampak? Tindakan yang pertama pegang, berus gigi. Tindakan kedua, kita letak ubat gigi pada berus gigi. Yang ketiga, kita gosok gigi. Yang keempat, kita kumur gigi. Okey, perkataan tamat menunjukkan proses pengakhiran. Okey, untuk tulis sudoku dia kena ada mula dan tamat. Bermula dengan mula, lepas tu dan berakhir dengan tamat. Okey, ketiga, pembacaan perkataan baca input atau dapatkan menunjukkan data yang diterima. Maksudnya baca, yang ni more kepada pengatur caraan lah. Baca input, dapatkan ni. Nanti kita akan deep lagi selepas ni. Lepas tu perkataan cetak, laporkan, tulis, output atau paparkan menunjuk kepada keputusan, maksud output. Okey, seterusnya pengertian catat alih. Catat alih adalah kaedah grafik menunjukkan langkah-langkah bagi penyelesaian masalah dan hubung kait antara satu sama lain. Keyword untuk catat alih ni adalah kaedah grafik. Kalau sodokok tadi kaedah apa? Kaedah tulisan. Yang ni adalah kaedah grafik. Okey, catat alih mengandungi simbol-simbol geometri yang dihubungkan menggunakan anak panah. Aktiviti yang dilaksanakan daripada atas ke bawah. Dia tak ada daripada bawah naik atas, tak ada. Okey, dia dihubungkan dengan dengan anak panah. Dia ada 6 simbol. Okey, apa 6 simbol tu? Jom kita tengok. Okey, nanti ni okey, ni contoh catat alih. Ini contoh catat alih. Dia bermula dengan mula, nampak ni, ada bentuk ni. Ni bentuk bujur. Ni bentuk petak. Ni bentuk diamond. Ni anak panah. Dia bentuk-bentuk ni dia ada function-function dia tersendiri. Okey. Apa function-function dia? Okey. Sekejap saya terangkan contoh catat alih ni dulu. Okey, dia bermula dengan mula. Ingat, algoritma tu adalah siri penyelesaian masalah. Ni adalah siri dia. Cuba dia bentuk dalam grafik. Okey, mula. Lepas tu mengisi borang aduan. Selepas isi borang aduan, serah borang aduan kepada ketua jabatan. Kemudian kena pasti corak senggaraan. Lepas tu panggil kontraktor. Jika dah panggil, baiki balik pulih. Jika tidak boleh, kontraktor tak dipanggil, kena pasti. Lepas tu panggil kontraktor. Jika dia tak datang, panggil lagi sampai dia datang. Baru dia akan baik pulih oleh pihak luar, rekod kerja penyelenggaraan dan tamat. Ya, betul. Apa nama? Lupa dah. Dia Elix ni. Saya tak ingatlah nama awak. Itulah pakai nama formula. Okey, kita pergi seterusnya. Okey, function. Okey, kan tadi saya kata ada 6 simbol kan. Untuk basic ni memang 6 simbol ni je yang kita akan guna. Okey, yang pertama bentuk bujur. Bujur ni fungsi dia adalah untuk mula dan tamat. Okey, penerangan dia adalah mula dan tamat suatu aktiviti. Biasa simbol ni dia akan ada 2 je. Satu atas sekali mula dan last sekali tamat. Contoh macam dekat sini yang tadi. Nampak kat sini. 1, 2. Ada mula dekat atas, lepas tu ada tamat kat bawah. Gitu. Okey. Seterusnya bentuk segi empat. Bentuk segi empat ni adalah merujuk kepada proses, aktiviti ataupun proses. Apa benda yang kita buat proses, kita akan tulis dekat situ. Dalam ni. Contoh kita nak buat formula matematik. Formula matematik tu di dalam proses ni. Okey, yang ketiga bentuk diamond ni. Saya ingat YouTube awak tapi nama Adham Kashfi. Yes, terima kasih Kak L. Okey, seterusnya kita pergi balik. Bentuk segi empat ni adalah merujuk kepada proses. Apa proses-proses yang kita buat. Okey, yang ketiga segi diamond ni. Diamond ni pilihan. Pilihan fungsi dia. Fungsi ya atau tidak. Dia bentuk diamond ni ya tidak. Maksud ya tidak ni dia pilihan. Contoh, okey, adakah awak mandi hari ni? Ya ataupun tidak. Dekat situ.
Dekat sini kita akan guna diamond. Adakah awak mandi hari ni? Jika ya, dia akan pergi ke aliran ya. Jika tidak, dia akan pergi ke aliran tidak. Contohnya ni. Okey, contoh dekat sini panggil kontraktor ni saya gantikan dengan adakah anda sudah mandi. Adakah sudah mandi? Jika ya, dia akan pergi okey, masuk ke kelas contoh. Okey, jika tidak dia akan pergi ke atas. Okey, ataupun pilihan yang lain pergi mandi contoh. Macam tu. Itulah ya ataupun tidak. Okey. Boleh. Seterusnya kita pergi yang keempat, aliran. Aliran ni mesti ada ni tanda panah ni. Kalau dia buat garisan saja tak cukup. Dia kena ada anak panah ni. Baru kita tahu dia nak mengalir ke mana. Dia nak mengalir ke bawah ke atas ke kiri ke kanan ke. Okey, ni penyambung. Penyambung ni contoh kalau kita tak cukup space dalam kita punya kertas ataupun kita punya tempat nak tulis tu, kita akan guna penyambung ni. Nanti saya akan tunjuk contoh yang penyambung ni. Dan yang ke-6, yang terakhir adalah input output. Input output ni adalah operasi input ataupun operasi output. Contoh input. Input kalau kita tulis coding, kita letak nombor A dengan nombor B, dapat jumlah C. Okey, nombor A dengan nombor B ni apa? Kita tak tahu kan. So kita kena dapatkan input daripada pengguna. Contoh nombor A adalah 5. Nombor B adalah 2. So output kita akan outputkan dia sebagai C. 5 tambah 2 sama dengan 7. Input 5, input 2. Dan output dia adalah 7. Contoh, input lagi. Input dan output. Kita nak bancuh Milo. Pagi-pagi kan nak breakfast. Okey, nak bancuh Milo. Input dia adalah Milo, gula. Lepas tu proses dia adalah kacau. Dan output dia jadilah air Milo tadi. Okey, tu secara mudahnya. Okey, contoh dekat sini. Okey, ni dia membezakan algoritma, pseudocode dan catat alih. Ni algoritma yang paling kiri sekali ni adalah algoritma. Algoritma dia general. Dia tak terlalu deep. Contoh, masak air, masukkan kopi dalam cawan, masuk gula. Lepas tu masukkan air panas dalam cawan. Tu je. Lepas tu pseudocode dia kena ada mula dan tamat, nampak? Mula. Step kedua adalah masak air. Step ketiga adalah masukkan kopi ke dalam cawan. Step keempat, masukkan gula. Step kelima, masukkan air panas ke dalam cawan dan tamat. Okey, nampak? Kaedah tulisan bermula dengan mula dan berakhir dengan tamat. Samalah proses-proses. Contoh kalau kita nak, kita pergi ke maths sikit. Macam mana kita nak kira luas bulatan. Okey, mula kita dapatkan, masukkan jejari, nilai jejari. Lepas tu formula. Macam mana formula kira bulatan? Pi r square ataupun pi j square. Pi darab jejari darab jejari. Lepas tu keluarkan output luas bulatan. Lepas tu tamat. Begitu. Okey, ni adalah contoh catat alih dalam bentuk grafik. Tengok, dia bermula dengan mula dan berakhir dengan tamat. Sama seperti pseudocode. Lepas tu masak air. Masak air ni adalah proses sebab kita buat dia. Proses. Lepas tu masukkan kopi ke dalam cawan. Okey, masukkan kopi, nampak dia bentuk ni. Bentuk parallelogram. Parallelogram ni dia mau kepada input ataupun output. Masukkan kopi. Tu adalah input. Lepas tu masukkan gula. Input juga. Bila kita tengok shape ni, kita dah tahu input ataupun output. Lepas tu tuang air panas ke dalam cawan. Okey, input juga. Lepas tu kacau air. Kacau air adalah proses sebab kita buat. Satu proses mengacau dan tamat. Okey, seterusnya perbezaan algoritma, aliran secara tunggal dan secara pilihan. Yang ni dah masuk deep sikit lagi. Okey, untuk algoritma dia ada berbanyak jenis. Dia ada tunggal, dia ada pilihan dan dia ada ulangan. Yang ni dia contoh secara pilihan. Okey, keyword dia dekat sini adalah pilihan, nampak? Jadi kita tengok macam mana dia punya bentuk. Ini algoritma dulu. Masak air, masuk kopi, masuk gula. Lepas tu tuang. Masak air, masuk kopi, masuk gula. Jika perlu gram. Nampak dekat sini. Ada perkataan jika.
Jika ni ada biasanya akan merujuk kepada pilihan lah. Bila pilihan mesti ada jika. Jika A ataupun jika B. Macam ni, jika perlu krim. Tambah krim. Jika tak perlu, terus tuang air ke dalam cawan. Kita tengok. Okey, ni contoh sodokod secara urutan dan pilihan tunggal. Yang ni yang tadi kan, yang tadi yang saya terang awal-awal. Mula masak air, masukkan kopi dan cawan, masukkan gula, tuang air panas dan tamat. Okey, ni kalau pilihan tunggal, nampak pilihan di sini dan dekat sini adalah jika. Mesti pakai jika. Pilihan tunggal ni dia ada satu je. Jika ya buat ni, jika tidak teruskan je. Nanti yang lain kita akan deep lagi. Okey, kita tengok. Mula masak air. Lepas tu masukkan kopi dan cawan. Masukkan gula. Jika perlu krim, tambah krim. Jika nampak dekat sini ada macam masuk dalam sikit. Jika ya. Maksudnya jika perlu krim baru kita tambah krim. Jika tak perlu krim, kita terus masukkan air panas ke dalam cawan dan tamat. Okey, seterusnya kita pergi ke catat alih. Yang ni catat alih yang tadi yang first adalah secara urutan. Dia straightforward. Dia straightforward je. Itu yang dipanggil urutan. Dia terus step A, B, C, D. Dia tak ada apa-apa pilihan ataupun apa-apa kita kena buat keputusan. Okey, ni adalah secara pilihan tunggal. Tadi yang secara urutan, mula masak air, masukkan kopi dan cawan, gula, tuang air panas, kacau air, tamat. Okey, kalau kita buat secara pilihan tunggal, okey, mula masak air, masuk kopi, masuk gula. Perlu krim. Jika ya, masukkan krim. Inilah pilihan tunggal. Dia ada satu je pilihan. Jika tidak, terus tuangkan air. Dia cuma akan bertambah step tu. Kacau air, tamat. Okey, ni contoh situasi 1. Azmi hendak menghadiri temuduga di sebuah bangunan tingkat 11. Azmi hendak menghadiri temuduga di bangunan tingkat 11 jika lift rosak. Nampak dekat sini. Jika lift rosak. Ni dah pilihan. Kita tahu dia akan buat pilihan. Perlu naik tangga. Okey, secara asalnya algoritma secara urutan. Sila berada di hadapan pintu lift. Ni kalau tak ada apa-apa masalah. Sila berada di hadapan pintu lift, tekan butang naik, masuk dalam lift. Jika pintu apabila pintu terbuka, tekan butang nombor 11, tunggu hingga sampai ke tingkat 11, keluar dari lift. Apabila pintu dibuka, berjalan ke tempat temuduga. Ni secara urutan lah. Jika tak ada apa masalah, dia berurutan macam tu. Okey, ni secara pilihan tunggal. Pilihan ni, jika ada masalah berlaku, kita perlu buat keputusan. Ingat, keputusan. Okey, berada di hadapan pintu lift, tekan butang naik. Masuk dalam lift apabila pintu terbuka. Jika lift rosak, nampak? Jika lift rosak, ni kita perlu buat keputusan. Gunakan tangga naik ke tingkat 11. Jika lift tak rosak, dia akan masuk lift, tekan masuk lift apabila pintu terbuka. Lepas tu tekan butang nombor 11, tunggu sampai tingkat 11, keluar dari lift, pergi ke tempat temuduga. Okey, sodokod. Apa tu sodokod? Sodokod kompleks adalah satu sodokod panjang yang mengandungi gabungan sodokod secara urutan dan sodokod secara pilihan tunggal. Boleh dipisahkan kepada beberapa sodokod yang lebih ringkas. Sodokod secara urutan adalah set arahan penyelesaian masalah. Set penyelesaian masalah langkah demi langkah melaksanakan tugas dari mula hingga tamat. Secara pilihan tunggal pula adalah set arahan penyelesaian masalah yang mempunyai satu pilihan. Kita ada satu pilihan sahaja. Okey, jika ada contoh, apa lagi pilihan tunggal yang kita buat? Jika benda tu, jika ya kita kena buat, jika tidak kita tak perlu buat. Kita terus je. Tu pilihan tunggal. Nantilah saya fikir. Okey, seterusnya. Ni contoh. Ni sodokod kompleks. Nampak? Ni sodokod kompleks. Ni secara urutan dan pilihan tunggal. Pilihan tunggal jika lift rosak guna tangga, tamat. Okey. Ni sodokod secara urutan. Naik lift, turun lift, naik tangga. Mula jalan ke pintu lift, tekan butang naik. Yang macam tadi. Lepas tu kalau nak turun lift pula, masuk dalam lift. Semula mengambil kad pengenalan, tekan butang
dan ke bawah dah sampai tamat. Dan ni mula tekan butang naik tangga 11 berjalan ke tempat 2. Okey, kompleks ni adalah gabungan urutan dan pilihan tunggal. Sebab mula berjalan ke pintu lift, tekan butang naik. Jika lift rosak, guna tangga. Jika tidak, masuk dalam lift, pintu terbuka, tekan butang nombor 11, tunggu sehingga sampai tingkat sebelah keluar dari lift, pintu terbuka, masuk dalam lift semula untuk mengambil kad pengenalan, tekan butang turun ke tingkat bawah. Jika lift rosak, guna tangga. Guna tangga, dia akan guna ni, sodokod ni. Berjalan ke kereta. Jika tidak, jika lift tak rosak, berjalan ke kereta, ambil kad pengenalan, berjalan ke pintu lift, tekan butang naik tangga. Dia gabung. Kompleks ni gabungan beberapa sodokod. Okey, kat sini menggabungkan catat alih urutan dan catat alih pilihan tunggal secara logik. Okey, mula baca nilai berat, baca nilai tinggi, kira BMI, cetak BMI, tamat. Mula masukkan BMI. BMI menepati. Jika tidak, papa anda perlu jaga pemakanan. Jika ya, papa teruskan beriadah dan tamat. Okey. Seterusnya, menyediakan algoritma sodokod catat alih dalam menyelesaikan satu masalah. Okey, contoh ni kita nak buat selesaikan masalah. Berpandukan resepi penyediaan daging manis di bawah. Tuliskan algoritma sodokod dan catat alih yang sesuai. Resepi penyediaan daging manis berperisa stroberi. Bahan-bahan yang diperlukan 300 ml air, 2 gram agar-agar tali, 100 gram gula putih, 700 ml susu dan perisa stroberi. Ni kelas masakan lah. Tapi dia berkait dengan algoritma. Okey, contoh algoritma, dia kena sediakan sebuah periuk, masukkan air dan didihkan. Lepas tu masukkan agar-agar, lepas air mendidih tu masukkan agar-agar dan gula, titiskan perisa stroberi. Lepas tu masukkan susu cair. Setelah susu cair mendidih, padamkan api, sejuk dadih selama 15 minit, masuk ke dalam bekas sejuk. Dalam peti sejuk, hidangkan dadih. Ni algoritma. Okey, kita pergi ke sodokod. Okey, bermula dengan gula. Pertama, kita kena masukkan air ke dalam periuk. Panaskan air. Ingat, dia satu perbuatan sahaja. Masukkan air dalam periuk. Panaskan air satu step. Masukkan agar-agar dan gula. Kacau sehingga larut. Masukkan susu cair. Padamkan api apabila campuran mendidih. Sejukkan selama 15 minit. Tuang ke dalam bekas. Sejukkan dalam peti sejuk. Hidangkan dadih. Tamat. Tu sodokod. Kalau ni, okey, dekat sini. Kalau perasan, sebelum saya terangkan, saya tunjuk dulu yang ni. Nampak ni? Apa fungsi bulat ni? Apa fungsi bulat ni? Fungsi bulat ni adalah untuk penyambung. Okey, menyambung. Kita tak boleh nak sampai ke bawah ni. Dia sepatutnya daripada atas kena turun sampai bawah. Daripada atas tu kena turun sampai bawah ni. Tapi sekarang kita punya space tak muat. So kita kena asingkan dia daripada tengok mula. Masukkan air, didihkan air, masukkan agar-agar, gula, kacau. Lepas tu tak muat dah dekat bawah tu. Lepas tu, okey, kita terus letakkan penyambung ni dan dia bersambung di sini. Lepas tu masukkan susu cair. Okey, good Syazwan Aiman. Masukkan susu cair, titiskan perisa, campuran mendidih, padam api, biarkan sejuk. Lepas tu tengok dia menyambung di sini. Tuang ke dalam bekas, sejukkan dalam peti sejuk, hidang dan tamat. Okey, kalau kita tengok kat sini dia ada shape masing-masing. Dia ada shape. Okey, ni untuk input output. Ni untuk proses. Nampak? Okey. Ini adalah aktiviti yang anda kena buat untuk kelas hari ini. Cadangan aktiviti 2 untuk menyediakan minuman teh. Anda diminta untuk membina algoritma, sodokod dan catat alih yang bersesuaian. Okey, ingat, awak kena buat algoritma, lepas tu awak kena buat catat alih, lepas tu awak kena buat sodokod. 3 benda. Okey, saya nak awak buat dekat dalam apa-apa platform. Kalau awak tak ada komputer, awak boleh guna kertas. Awak tulis dekat kertas je. Lepas tu, hantar dekat personal telegram saya.
Pastikan nama dan kelas. Nama, kelas dan kerja. Kalau buat dalam kertas. Awak boleh juga buat dekat dalam Microsoft PowerPoint kalau nak guna. Dia cantik sikit lah. Dia ada shape-shape dia. Kalau awak nak tulis dekat kertas pun tak ada masalah. Dan hantar dekat saya dekat Telegram hari ni. Okay, itu je tugasan untuk hari ni. Ada apa-apa soalan boleh tanya dekat chat sekarang. Okay, boleh je ada nak guna kertas, tak ada masalah. Tapi kena snap lah picture tu. Nanti snap gambar. Maksudnya awak dah tulis algoritma, awak dah tulis pseudocode, awak dah tulis carta alih. Lepas tu awak takat gambar, awak personal PM Telegram saya. Pastikan letak nama dan kelas. Okay, kalau tak ada apa-apa, kelas kita, saya tamatkan video dekat sini lah. Due date hari ni. Hari ni, sekarang ni pukul 10. Saya bagi sampai pukul 3 boleh? Sebelum 3 petang hari ni. Okay, sebelum 3 petang hari ni hantar kerja. Senang je ni. Kalau tengok slide yang saya bagi tu, sangat mudah nak buat. Okay, kalau tak ada apa, itu saja kelas hari ni. Jangan lupa hantar latihan dekat Telegram saya ulang. Nanti saya akan remind dekat dalam Telegram group untuk hantar personal. Okay, itu saja kelas untuk hari ni. Terima kasih semua. Kita ada 35 orang je daripada 100 lebih yang join kita punya live ni. Terima kasih yang respon apa-apa. Kita berhubung dekat kita punya Telegram. Okay, terima kasih kelas. Bye. Nanti jumpa lepas cuti. Okay. Nanti saya bagi tahu.